So kita moving on to the next question. Ni kita start sebab kita tengok ada banyak kapasitor. So kita akan start untuk cari dia punya combination. Alright. Kita akan cari effective capacitance. Start kita looking for effective capacitance. Alright, so figure 1 shows 3 capacitors are connected to 12 volt battery. Calculate the energy stored in each capacitor. So energy stored, remember for equation of energy stored we have 3 equations. Okay, U is equals to 3 equations. Ada 1, 2, 3, boleh rujuk balik dekat atas. So depending on the value that given to us, kan korang boleh pilih mana-mana equation yang korang nak pakai. Dia akan dapat nilai yang sama kalau korang kira benda tu betul lah. Alright. So sebelum aku nak pergi dekat dia punya solution kan, korang kena tengok kat sini kita ada 2 type of circuit dekat sini. Okay, yang mana yang aku highlightkan ni, ini adalah parallel circuit. Okay, this is parallel. Okay, parallel circuit. Yang mana yang satu lagi ni kan, dia akan membentuk series circuit later on. So apa yang kita kena buat, so mula-mula kita kena cari dia punya effective capacitance for parallel connection. So equation bagi parallel circuit kan korang tambahkan sahaja. Senang, okay, untuk parallel circuit kan korang tambahkan sahaja yang nampak C3 plus C6. So kau akan dapat dia punya nilai. Ini adalah untuk parallel connection. Okay, so maksudnya kita combinekan dua ni menjadi satu kapasitor yang kita namakan dia sebagai C36. Okay, so kalau aku lukis balik dia punya ni, nanti dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Okay, yang ini C36, yang ini C9. Okay, faham? So bila kita dah combinekan dia akan membentuk macam ni. So series yang ni bila kita dah combinekan C36 ni, dia akan membentuk satu series circuit. Okay, satu series circuit. So in order for us to determine the effective capacitance for series circuit, kita menggunakan formula sebegini. Okay, 1/C is equals to 1/C plus 1/C. Alright. So ini adalah untuk series circuit. Okay, so aku labelkan kat sini, ini equation untuk parallel circuit, ini equation bagi series circuit. Okay, so untuk parallel dia tambahkan saja, senang. Untuk series korang kena ada equation macam ni. Equation ni tak perlu hafal korang tak perlu hafal, cuma korang kena tahu which equation for which circuit. So kalau yang tambah-tambah ni adalah untuk parallel, yang 1/C ni adalah untuk series circuit. So basically bila kita dah combinekan semua ni, ini adalah dia punya effective capacitance. Okay, dah tak ada dah. Korang tengok dah tak ada dah. Dia punya kapasitor dah tak ada. So ini adalah dia punya effective capacitance. So the effective capacitance for this circuit, kalau tanya what is the effective capacitance, okay, ni adalah dia punya nilai. Okay, ni adalah dia punya nilai. Tapi dalam soalan ni nak energy stored, so jauh sikit dia punya jalan kerja, sebab kita baru ada dia punya effective capacitance. In order for us to measure untuk kira energy stored, kita kena ada at least 2 parameter. So over here we only have capacitance sahaja. Okay, dekat sini dalam gambar rajah ni kita cuma ada nilai capacitance. So kita kena cari is either Q ataupun V. Okay, mana-mana tak kisah. Dah dapat 2 ni, korang boleh gunakan equation yang berkaitan lah. Okay, so dalam solution ni dia cuba cari nilai Q. Okay, dia cuba cari nilai Q. Dia cari nilai V. Dia cari nilai V. Tapi in order untuk cari nilai V for each circuit, kan, dia kena cari nilai Q dulu. Okay, total charge. So total charge, ini adalah total charge is equals to, okay, this equation. Okay, total charge dia kena gunakan total capacitance and
total voltage. So total voltage is given here 12 volt kan. So kau masukkan saja, kau dapat ini adalah Q total. Okay. So since capacitor 3 and capacitor 6, capacitor 3 microcoulomb and capacitor 6 microcoulomb is connected in parallel, so dia punya voltage dia sama. Alright, dia punya voltage sama. Means bila dia punya voltage sama kan, so voltage 3 plus voltage 9 is equals to 12 volt. Voltage 6 plus voltage 9 is equals to 12 volt. So korang boleh korang akan dapat bahawa ini dapat dua equation lah. Okay, korang akan dapat dua equation. Ini equation 1, ini equation 2. Okay. And dia punya charge pula kan sama bagi Q369, Q36 and Q9. Ini adalah bagi series circuit. Okay, so mungkin ada yang macam tak berapa clear mana datang benda ni. Ni mana datang. Okay, so bila korang belajar, korang tengok lecture note kan. Okay, sifat-sifat bagi parallel circuit and series circuit. Okay, untuk parallel circuit, okay, dia punya sifat yang paling clear adalah voltage for each capacitor in parallel circuit is the same. Okay, V1 is equals to V2 is equals to V3. Okay, katakan kita ada 3 capacitor in parallel circuit, so dia punya voltage dia sama, whereby dia punya charge dia sama dengan Q total sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Okay, ini adalah untuk parallel circuit. So ini sifat dia yang korang kena tahu. Ini korang boleh refer dekat dalam lecture note. Okay, ni sifat dia. Tapi untuk series circuit pula dia terbalik. Okay, untuk series circuit Q dia sama, Q total is equals to Q1 is equals to Q2 is equals to Q3. Okay, tapi dia punya voltage dia pula, voltage total is equals to voltage 1 plus voltage 2 plus voltage 3. So aku harap sekarang korang make sense kenapa apa yang berlaku kat sini aku padam balik. Kalau rasa macam ni aku explain balik. Okay, menggunakan teori yang kat sini aku tunjuk dekat sini ni. Okay, teori yang aku tunjuk kat sini kan. So kau tengok V3 and V6 ini adalah parallel circuit. So parallel circuit dia punya voltage dia sama. Okay, nampak parallel circuit voltage sama. So daripada situ kan kau tengok V3 and V6 is plus V6 sama dengan 12. Ini dapat daripada mana ni? Ini series circuit. Nampak? V3 V9. Okay, V3 V9 series circuit. V6 V9 pun also series circuit. So kau dapat dua equation secara tak langsung. Yang ini parallel. Sebab ini masa mula-mula first time kan aku explain benda ni, aku labelkan ini parallel circuit, yang ini series circuit. Okay, alright, boleh faham? So yang dekat bawah ni pula, okay, Q total is equal to Q36 is equals to Q9. So mana datang benda ini? Ini datang daripada series circuit. Nampak? Yang ini Q total sama dengan semua charge in series. Okay, so ini adalah series circuit. Okay, so tolong pay attention mana equation datang. So ni dia nak labelkan apa yang korang boleh dapat daripada data yang kau kira dekat atas tu. Okay, so daripada itu barulah kita kira satu-satu. Okay, kat bawah ni kita mula-mula kita nak cari apa? Kita nak cari V9. Okay, kita nak cari V9 dulu. So V9 sama dengan 6 volt. Okay, daripada sini kan kita dapat Q9 sebab Q9 kat sini nampak Ni Q9 kita tahu. Okay, sama
So daripada sini kita boleh cari V9. Okey, V9 kita dapat 6 volt. So pada masa yang sama daripada equation ke atas ni, equation yang ini aku labelkan di equation number 1. So daripada equation number 1 kita boleh dapat yang ini. Faham dapat equation number 1 kita boleh dapat yang ni, V3 itu V6 itu 6 volt. So dah dapat nilai V untuk semua. Korang gunakan equation kita tadi dah ada nilai C dah ada. So kalau dapat nilai V for each capacitor means korang boleh gunakan equation yang ini untuk cari dia punya energy stored. Alright. So since this is the first question yang kita encounter series and parallel circuit kan. So aku nak korang hadamkan jalan kerja benda ni. Okay. So dia ada strategi juga sebenarnya kan untuk buat series and parallel circuit ni. Strategi dia adalah korang kena ringkaskan circuit. Okey, macam ni kan. Ini daripada combination parallel and series kan. So jadikan dia series macam ni. So inilah yang korang buat dalam step dekat sini. Okey, step yang ini dan step yang ini. Okey. So dapatkan dia punya effective capacitance. Start daripada effective capacitance yang lain tak ada masalah lagi lah dah. Kan pengiraan dah macam biasa. Okey.